Selamat pagi, salam sejahtera. Isu yang paling hangat kebelakangan ini melibatkan Perang Tambun, di mana apabila Anwar Ibrahim sah bertanding di Tambun menentang timbalan Presiden Bersatu yaitu Faisal Azumu. Daripada itu, Faisal Azumu sempat mengejek Anwar Ibrahim dengan perkataan yang tak boleh disebut oleh Anwar, katanya. Hari ini aku nak baca kepada kamu semua satu artikel yang aku rasa akan viral dan kamu patut share kepada semua orang kerana ianya melibatkan Perang Tambun. Pada 2018, Pakatan Harapan menamakan Johor sebagai negeri barisan depan bagi mencetus perubahan politik menerusi PRU 14. Langkah itu memanjatkan kerana Johor kubu kuat UMNO yang dianggap simpanan tetap Barisan Nasional. Untuk itu, pemimpin besar gabungan itu bertanding di Johor. Ada yang dipindah dari kerusi selamat di kawasan masing-masing di luar Johor, khususnya pemimpin DAP yang terunggul Lim Kit Siang bertanding di Iskandar Puteri. Apa yang berlaku pada PRU 14 semua maklum. Ringkasnya, bukan sahaja Johor jatuh ke tangan PH, kerajaan pusat pimpinan BN turut tumbang. Sekarang, formula PH untuk mencipta kemenangan PRU 15 ialah Perak dijadikan negeri barisan depan dan Anwar Ibrahim bertanding di Tambun. Keadaan masa kini berbeza dengan iklim 2018. Ada pemerhati politik berpendapat jika Anwar mahu membuka laluan untuk PH menembusi Perak, mungkin beliau patut pilih kawasan yang lebih selamat. Mungkin Kuala Kangsar atau Padang Rengas di mana penyandangnya Nazri Aziz sudah mengumumkan tidak akan bertanding kali ini. Tetapi Anwar pilih Tambun yang dikatakan tidak selamat. Tentu beliau tahu. Malah pasti sudah dapat cukup maklumat tentang risiko yang menunggu. Anwar sendiri mengaku beliau tidak memilih kerusi muda yang menjamin majoriti besar. Ada pemerhati politik berkata, tidak tepat menyamakan situasi Anwar dengan Lim. Pertama, suasana sekarang berbeza dengan suasana 2018. Kedua, Lim bertapak awal kerana pindah ke Gelang Patah nama lama Iskandar Puteri pada 2013 untuk PRU 13. Walaupun Lim menang, BN kekal memerintah. Bagaimanapun, pembangkang berjaya membuat lompatan besar waktu itu. Begitu juga PRU 12 sebelumnya. Kemenangan Lim pada 2018 melengkapkan misi. Penduduk Iskandar Puteri majoriti bukan Melayu dan pemerhati politik tidak meragui kemampuan Lim menang di kawasan itu. Sebaliknya, Anwar bertanding di Tambun tanpa punya masa lama untuk bertapak. Perlu diingat, pada 2013 beliau dikatakan akan bertanding di kerusi Parlimen Perak, tetapi tidak terlaksana. Mungkin sejak itu groundwork sudah dijalankan. Baru-baru ini, naib pengerusi PKR Tambun, Mahanin Abdul Hamid, dilapor sebagai berkata, sebelum Anwar mengumumkan akan bertanding di Tambun, beliau diminta membuat tinjauan. Mahanin mendakwa Makun Belas penduduk amat menggalakkan. Tambun, kawasan separa bandar yang majoritinya Melayu, peluang PKR lazimnya cerah di kawasan separa bandar berbanding di Nusa Teras Melayu. Apapun, kerusi Tambun pernah menjadi kubu kuat UMNO BN. Pada PRU 13, BN menang dengan majoriti meraih 42,093 undi atau 56.2%, manakala PKR meraih 32,768 undi atau 43.8 undi. Peratus undi pada PRU 14 terdapat tambahan 12,089 undi di Tambun, tetapi undi BN merosot kepada 33,341 undi, iaitu 38.3%. PAS yang bertanding sebagai kuasa ketiga memungut 14,948 undi, iaitu 17.2%.
Ramai termasuk penganalisis politik melihat PAS ketika itu kacau daun dan akan menguntungkan BN, tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Tambun pada 2018 kita tahu dimenangi Ahmad Faizal Azumu, calon Bersatu yang pada waktu itu komponen Pakatan Harapan atas tiket PKR. Beliau menang dengan meraih 38.661 undi bersamaan 44,5%. Kali ini Faizal atau dikenali sebagai Peja mahu mempertahankan Tambun. Anwar nama besar berbanding Faizal, tetapi untuk memandang Peja enteng satu kesilapan. Beliau orang tempatan, adun cenderiang, dan pernah menjadi Menteri Besar Perak. Bagaimanapun, prestasinya sebagai Menteri Besar dikatakan tidak cemerlang dan beliau kerap dilanda kontroversi. Faizal tumbang pada Disember 2020 apabila gagal melepasi usul undi percaya yang dibawa oleh Adun BN, walaupun gabungan itu sebahagian kerajaan pimpinan Faizal. Faizal memegang jawatan Timbalan Presiden Bersatu dan boleh dilihat sebagai orang kanan Presiden Muhyiddin Yassin. Namun dalam Bersatu, Faizal dikatakan dalam bayangan Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin yang lebih menonjol. Oleh kerana Tambun kawasan majoriti Melayu, bolehkah dijangka gerakan tanah air GTA juga akan mencalonkan calon di situ? Sehingga kini GTA diberitakan terbuka untuk berunding dengan PN. Tambun mungkin menyaksikan perlawanan 3 penjuru dan kemungkinan lebih calon tidak boleh diketepikan. Berbalik, rancangan PH mengangkat Perak sebagai negeri barisan depan. Sememangnya, PH mengharapkan pengorbanan Anwar berlawan di kerusi susah akan menaikkan semangat menghadapi cabaran di seluruh negara. Adakah Anwar akan membawa nama besar lain untuk bertanding di Perak bagi merealisasikan impian mereka? Sehingga kini tidak ada nama yang diumumkan, cuma Samsul Iskandar Mad Akin, penyandang Parlimen Hang Tuah Jaya di Melaka, menyatakan kesediaan menyertai Anwar. Hakikatnya, bagi PH, pertandingan di Tambun bukan hanya mengenai Anwar lawan Faizal. Ia mengenai menawan Perak dan mengambil kembali Putrajaya. Bagi Anwar, secara pribadi, kesan mendalam. Menang di Tambun tetapi PH tidak memerintah negara bererti. Hasrat menjadi Perdana Menteri tidak tercapai. Jika PH menubuhkan kerajaan pusat secara sendiri atau kerajaan perpaduan, tetapi Anwar kalah di Tambun, kerusi Perdana Menteri tidak dapat diduduki. Anwar tahu semua itu. Beliau kerap menegaskan, jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu masih pegangannya. Mungkin PH boleh menarik nafas lega sedikit kerana jika mereka boleh berjaya di Johor, negeri kelahiran UMNO yang dianggap kebal, Perak ada sejarah berani buat perubahan. Perak pernah memilih untuk diperintah pakanan rakyat pada 2008 sebelum kerajaan negeri tumbang apabila 3 adun berpaling tada. Kerajaan PH 2018 pula kita tahu tumbang akibat langkah Sheraton pada 2020. Lantas, pengurusi PH Perak Mujahid Yusof menyimpulkan Parlimen Tambun lambang kepada penebusan perbuatan khianat mandat rakyat. Wah, itulah dia. Sila share video ini supaya semua orang teruja cerita sebenar pertembungan Perang Tambun melibatkan Anwar dan juga Peja, dan juga seperti di akhir daripada itu, ulasan tadi, Parlimen Tambun lambang kepada menebus perbuatan khianat mandat rakyat. Share video ini, bye-bye.